Maka kerja kita apa dia? Setiap hari apa kerja kita? Menambahkan ketakwaan. Kalau kita rasa, ya Allah, Isyak malam tadi aku semayang macam apa patuk ayam aku semayang, ya Allah. Ya, sebab sinetron tu tengah climax cerita dia. Nak tahu ni hero ni jadi tak kahwin dengan heroin ni. Tapi suami dah negur, maknya dah semayang ke belum, kata suami. Kita pun pergi semayang. Jadi bayangkan ketika mana nak solat dalam keadaan hati kita ini tak lepas daripada rancangan televisyen. Jadi kita solat tu patuk ayam. Cepat, 2 minit dah habis. Anak pun terkejut. Dah sudah mak, dah lah lama-lama dia katakan, ya. Tuan-puan sekalian, kita terasa, ya Allah, aku bersalah malam tadi, ya Allah. Aku persembahkan satu solat yang macam hampas lah. Tak ada apa pun, tak ingat Allah pun dalam solat. Hanya semata-mata nak tutup mulut suami daripada tanya, awak dah semayang ke belum? Beria tengok TV menangis dengan tisu tu, ya. Rupanya tak semayang lagi. Itu yang patut ditangiskan, ya. Tak semayang lagi. Jadi kita terasa, ya Allah, malam tadi teruknya aku semayang. Maka kita rasa apa? Ketakwaan itu perlu dipupuk. Kita istighfar dan kita perbaiki ibadah solat subuh. Subuh kita buat yang terbaik. Kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran, kita khusyuk. Kenapa? Kerana kita dalam zon ataupun fasa menambahkan ketakwaan. Tadi kita khilaf, yang sebelum tadi dah buat salah, tambah takwa. Ini orang istimewa muslimat. Sentiasa fikir nak tambah takwa kepada Allah, nak jadi lebih baik. Ustazah ada seorang sahabat, cuma Ustazah tak bawa Quran dia. Selalunya Ustazah pergi mana-mana bawa Quran yang sahabat Ustazah bagi. Quran dia, tuan-puan sekalian, yang dia bagi Ustazah tu Quran yang kulit tu dah nak tanggal dah, tapi dia masih ada sikit lagi lah, tapi dia nak tanggal, warna biru. Quran terjemahan. Soalan Ustazah pada muslimat, ya, muslimat ada tak Quran yang muslimat baca sampai nak tertanggal kulit? Ataupun kerja kita asyik beli Quran je, pantang orang bagi tunjuk Quran, ini Quran khas untuk wanita, dia katakan, beli. Ini Quran ada zip, beli. Ini Quran senang nak bawa dalam beg, beli. Quran lawa-lawa kat rumah kita, tak bersentuh, beli saja. Sahabat Ustazah Quran dia sebab terlampau pakai muslimat sampai nak tanggal kulit. Memang lain lah pegang Quran tu, bereput dengan anak perempuan Ustazah, suka juga Quran tu. Quran tu macam mana? Sahabat Ustazah tu, tuan-puan, dia dah baca daripada awal sampai akhir. Bukan baca biasa, tapi dia baca dengan macam dia buat satu kajian pula pada terjemahan dia tu kan. Dia dia highlightkan mana ayat-ayat motivasi, mana ayat-ayat untuk orang yang sedang bersedih, mana ayat-ayat untuk orang yang sedang bimbang, mana dia dah buat warna ni warna merah. Lepas tu kat dia punya kat tepi helaian dia tu dia ada stiker-stiker tu supaya kita tahu, oh ni ayat ni ayat ni. Dek dia kata kalau warna kuning stiker ni, ini ayat untuk yang kesedihan, dia cakap. Kalau merah dek stiker ni, jadi kita senang buka. Yang ini ayat untuk tentang takwa, dia kata. Jadi ya Allah, dia dah macam tu dia dengan Quran. Dan dia kata, akak dah niat dek, bila akak dah habiskan Quran ni semua, akak nak buat Quran lain pula. Ya, sebab dia masih hidup kan, dia masih boleh dengan Quran. Tapi Quran yang ni akak tak nak biar macam tu je, akak nak hadiah dekat adik. Jadi biar adik boleh manfaatkan, dia cakap, mudah-mudahan akak dapat pahala lah, dia kata. Dan memang sungguh, memang senang masa nak urus muslimat. Nak cari apa, senang, dia dah ada stiker dah. Ya, dan kita rasa menarik pula nak baca, ya, sebab dekat terjemahan tu cara dia buat, subhanallah. Ya, sebab manusia tu berfikir untuk menambahkan takwa dia, nak mengistimewakan diri di sisi Allah. Dan itu jalan keistimewaan, bukan jalan pelik-pelik yang kita fikir dengan berpandukan kepada hawa nafsu muslimat, tapi dengan jalan yang kita faham daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, takwa, tengok pada ciri yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 32 ya muslimat. Inittaqaitunna fala takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa.
Dan janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni menaruh tujuan buruk kepada kamu. Dan sebaliknya, berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, yakni yang sesuai dan sopan. Tengok, macam tu sekali, dibina, dididik, dibangunkan. Kita panggil grooming, dibangunkan personality ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Apa dia cara dia bangunkan? Tadi telah Ustaz sebutkan, termasuk soal yang keberapa dah? Keempat ke kelima? Yang pertama, keinginan niat. Yang kedua, kesungguhan. Yang ketiga, takwa. Yang keempat, aifatun nafsi, kehormatan diri. Ini satu benda yang sangat penting bagi seorang muslimah. Aifatun nafsi, kehormatan diri. Bagaimana soal kehormatan diri ini dibentuk, dididik oleh Allah? Dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi, jangan kamu berkata-kata lembut manja dengan laki-laki asing. Ini nak jaga ifatun nafsi. Sampai tahap tu Islam jaga muslimat. Kamu isteri Nabi, seorang muslimah, ummahatul mukminin, berurusan dengan muslimin yang datang kepada kamu, tapi asing. Kerana apa? Bukan mahram kamu, ya, laki-laki ajnabi. Bila kamu didatangi oleh laki-laki seperti itu, apa yang antara benda paling penting nak jaga? Suara kamu. Jangan lembut manja-manja dengan lelaki asing. Sebab kamu tak tahu, dalam hati manusia ini barangkali ada keburukan. Hanya dengan mendengar manja kamu tu, ya, yang kat rumah tak manja, yang isteri yang ada ni garang macam panglima perang, tiba-tiba dengar bunyi isteri orang, suara isteri orang pula bermanja-manja. Dah makan belum Pak Lebai? Kok bini sendiri tanya, tak apa juga, ya. Ini bini orang tanya Pak Lebai. Pak Lebai pun tak kira lah Pak Lebai tak Pak Lebai, ya. Kalau dah selalu sangat ditegur-tegur manja-manja macam tu, ya. Jadi benda tu Islam jaga. Wanita ni istimewa dia pada aifatun nafsi, kehormatan diri. Jaga elok-elok. Jangan sampai mensusutkan kehormatan diri kita. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Boleh jadi orang yang pada hatinya ada penyakit, itu boleh menyebabkan benda-benda yang tidak baik, ya. Sebab tak bagus untuk kita ini jadi, Ustaz ini Ustaz punya, bila tengok pada ayat ni lah muslimat, ya, kalau kita kaji ayat ni, seolah-olah macam ni tau. Sebenarnya bukan satu benda yang bagus untuk kita jadi seorang wanita yang diminati oleh lelaki yang bukan mahram kita. Bukan bagus. Walaupun kita bertudung macam mana pun, tiba-tiba ramai lelaki-lelaki secret admirer kat kita. Walaupun kita kata, itu dia punya pasal lah, kita bukan layan pun. Tak, itu juga tidak baik. Sebab mungkin ada sesuatu yang menyebabkan, membuka ruang kepada laki-laki itu untuk apa? Cinta diam-diam pada kita. Tak bagus, tak payah. Jangan cari jalan tu. Tak baik untuk kita, tak baik untuk dia. Seorang wanita yang ada kehormatan diri, yang tinggi kehormatan dirinya, dia takkan jadi penyakit kepada orang lain. Orang tahu dia ini wanita yang menjaga kehormatan diri. Orang pun tak ada nak menyimpan benda buruk dekat dia. Termasuk mencintai isteri orang diam-diam. Tak bagus. Ya, kalau kita isteri orang tu, maknanya kita kena banyak istighfar. Pasal apa pula laki orang cinta kat aku diam-diam? Ada benda ke yang aku buat? Ada apa ke yang aku tunjuk kat dia sampai dia jatuh cinta macam tu? Itu maksud dia, tuan-puan. Apatah lagi kalau yang membawa maksud laki-laki yang memang berniat tidak baik, ya.